Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Okey, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan. Okey, pada pagi ini saya akan membentangkan kajian yang saya telah laksanakan, iaitu berkenaan dengan peranan pengetua dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, kajian kes kepimpinan pengetua cemerlang. Okey. So, kajian ini saya telah fokuskan untuk melihat bagaimana 5 orang pengetua cemerlang telah menjalankan tugasnya iaitu sebagai seorang pemimpin untuk membangunkan kompetensi guru-guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Secara umumnya kita sedar bahawa pentaksiran bilik darjah ini diperkenalkan untuk menzahirkan konsep pembelajaran berterusan, di mana kita mahukan pelajar-pelajar terus membina ilmu tanpa ada sebarang sekatan. Jadi PBD ini adalah salah satu komponen yang telah diperkenalkan dalam pentaksiran bilik darjah. Melalui PBD, guru-guru dapat melaksanakan pentaksiran yang bersifat holistik, iaitu merangkumi pelbagai aspek. Jadi tujuan utama PBD ini diperkenalkan adalah untuk melakukan penambahbaikan, iaitu guru-guru dapat terus mengukur sejauh manakah perkembangan pembelajaran seseorang murid. Jadi, dalam konteks ini, walaupun PBD mempunyai hubungan secara langsung dengan seorang guru dan murid, namun diketengahkan bahawa kepimpinan pengetua merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Ini adalah pengetua dapat meningkatkan kualiti serta menjaminkan kualiti pelaksanaan PBD dalam kalangan guru. Apabila kita lihat kepada penyataan masalah, apa yang sebenarnya telah membuka ruang kepada saya untuk menjalankan kajian ini ialah apabila kita lihat kepada aspek kepimpinan, kepimpinan pengetua ini amat penting untuk membangunkan kompetensi guru, terutamanya apabila sesuatu dasar baharu diperkenalkan. Jadi, apabila dilihat kepada kajian-kajian sebelum ini, didapati kajian-kajian sebelum ini kurang meneroka terhadap kepimpinan pengetua, terutamanya dalam aspek pelaksanaan PBD. Kita sedar PBD merupakan satu dasar yang baharu diperkenalkan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Dan pelaksanaan ini akan mengambil jangka masa yang agak panjang supaya guru-guru dapat memahami intipati keseluruhan pelaksanaan PBD ini. Namun, pada peringkat awal, kepimpinan pengetua ini didapati sangat penting untuk membangunkan kompetensi guru yang kini bukan sahaja memainkan peranan sebagai seorang pengajar, malah sebagai seorang pentaksir. Jadi kajian ini dijalankan untuk meneroka cara kepimpinan 5 orang guru, iaitu pengetua cemerlang, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan PBD. Sebab kita sedar, pada peringkat awal pelaksanaan sesuatu dasar, peranan pengetua ataupun kepimpinan pengetua mencerminkan bagaimana guru itu dapat dibangunkan. Jadi kajian ini juga berpotensi untuk menjadi rujukan kepada pengetua-pengetua lain untuk melihat cara kompetensi guru dibangunkan untuk melaksanakan PBD. Apabila kita lihat kepada sorotan kajian lepas, Darlingham 2017 telah menyatakan kepimpinan pengetua merupakan aspek penting untuk membangunkan kompetensi guru. Ini bermaksud seseorang guru dapat dibangunkan melalui kepimpinan pengetua yang cemerlang. Baldanza 2018 juga menyatakan bahawa penglibatan seorang pengetua secara menyeluruh dalam dasar baharu akan menjamin kualiti dalam pelaksanaannya. Ini bermaksud pengetua harus melibatkan diri secara menyeluruh
dalam sesuatu dasar. Maksudnya di sini, apabila kita lihat kepada dasar PBD, PBD ini merupakan sesuatu yang baru diperkenalkan. Oleh itu, pada peringkat ini, penglibatan pengetua amat penting untuk menjamin kualiti pelaksanaan dan menepati hasrat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun, kajian Belkin 2018 melaporkan pentadbir sekolah kurang membantu dalam menggerakkan pelaksanaan dasar baharu. Ini menunjukkan bahawa pentadbir sekolah kurang memberi bantuan, iaitu dari segi bimbingan dan juga aspek-aspek lain. Jadi ini akhirnya menyebabkan dasar yang diperkenalkan tidak mencapai hasrat yang ditetapkan. Jadi Darling Hammond juga dalam kajiannya 2009 menyatakan kejayaan dalam pelaksanaan dasar baru bergantung kepada komitmen dan keupayaan seseorang pengetua untuk membangunkan guru. Jadi di sini kita nampak kepimpinan pengetua amat penting untuk membangunkan guru. Okey, kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif kajian kes. Ini kerana saya hanya ingin melihat cara kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua-pengetua cemerlang ini. Oleh itu, saya telah memilih 5 orang pengetua cemerlang. Di samping itu, saya juga telah memilih 2 orang guru kanan, 2 orang ketua panitia dan seorang guru. Okey, pemilihan 2 orang guru kanan, ketua panitia dan seorang guru ini adalah untuk sebagai proses triangulasi dan saya ingin membandingkan data-data yang dilaporkan oleh 5 orang pengetua cemerlang tadi. Kaedah pengumpulan data yang saya gunakan ialah temu bual. Saya telah menemu bual 5 orang pengetua, guru kanan, ketua panitia dan guru yang dipilih sebagai peserta untuk kajian ini. Di samping itu, saya juga telah melihat kepada analisis dokumen. Dokumen-dokumen yang saya telah lihat ialah rancangan pengajaran tahunan, rancangan pengajaran harian, serta saya telah melihat kepada borang pencerapan yang telah digunakan oleh pengetua ini, iaitu berdasarkan kepada standard 4 dalam SKPM G2. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, saya juga telah melakukan triangulasi, iaitu triangulasi data antara data yang dilaporkan oleh pengetua cemerlang dan juga guru kanan, ketua panitia dan guru mata pelajaran. Okey, data-data yang saya kumpulkan telah saya analisis dengan menggunakan analisis tematik. Okey, dapatan kajian. Apa peranan yang telah dimainkan oleh 5 orang pengetua cemerlang ini? Okey, pengetua cemerlang ini kita dapat lihat mereka telah membimbing guru-guru ini pada peringkat awal lagi, iaitu semasa guru-guru ini melaksanakan perancangan. Pengetua telah menyemak perancangan seperti rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian guru-guru di sekolah mereka. Ini adalah untuk memastikan keselarian dalam pelaksanaan PBD. Maksudnya guru-guru telah mempunyai satu strategi untuk melaksanakan PBD. Maksudnya strategi ini telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi. Seterusnya, pengetua-pengetua ini juga telah melakukan pemantauan. Okey, pemantauan ini telah dijalankan dengan menggunakan instrumen SKPM G2, iaitu dalam standard 4 di bahagian pentaksiran. Okey, pengetua-pengetua ini telah memantau kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-guru. Mereka juga telah mengenal pasti dan menyemak sama ada kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru ini membantu untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran murid. Seterusnya, pengetua-pengetua ini juga didapati telah membuat perancangan untuk penambahbaikan. Sekiranya didapati terdapat lompang
dan guru perlu melakukan beberapa pembaharuan dan penambahbaikan, maka pengetua telah melibatkan diri dan telah melakukan perbincangan dengan guru-guru tersebut. Okey, melalui perbincangan, pengetua-pengetua ini didapati telah mengutarakan idea-idea yang bersesuaian untuk guru-guru gunakan, terutamanya dari segi kaedah-kaedah yang terkini serta kaedah-kaedah yang dapat membantu untuk meningkatkan pembelajaran murid. Seterusnya, pengetua-pengetua cemerlang ini juga telah membangunkan kompetensi guru melalui program-program latihan berterusan. Di antaranya ialah pengetua-pengetua ini telah merancang untuk melaksanakan latihan dalam perkhidmatan dalam panitia masing-masing seperti PLC dan juga video kritik. Jadi melalui PLC dan video kritik ini, guru-guru yang agak kurang berkemahiran dapat dibangunkan. Ini adalah amalan-amalan yang telah dilakukan oleh pengetua-pengetua cemerlang untuk memastikan guru-guru dapat melaksanakan PBD dengan lebih berkesan. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat laporkan melalui penyelidikan ini ialah pengetua cemerlang berupaya untuk membangunkan kompetensi guru dalam pelaksanaan PBD. Ini kerana mereka telah melaksanakan perancangan yang baik serta bersistematik. Dan penglibatan secara menyeluruh dalam dasar baharu membantu guru untuk melaksanakan dasar itu dengan lebih baik. Ini bermakna pengetua cemerlang, kelima-lima orang pengetua cemerlang ini telah melibatkan diri secara menyeluruh dan tidak melaksanakannya berdasarkan kepada arahan. Maksudnya mereka sendiri melibatkan diri sehinggakan mereka mampu untuk mengenal pasti sama ada kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru ini bersesuaian atau tidak. Jadi ini dapat membuktikan bahawa bimbingan dan pemantauan pengetua dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan PBD. Maksudnya PBD ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila pengetua memainkan peranan, pengetua dapat menggembleng tenaga bersama-sama dengan guru dan akhirnya pengetua mengenal pasti kompetensi guru dan berupaya untuk membangunkan kompetensi guru agar PBD yang dilaksanakan mempunyai kualiti serta mencapai hasrat yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Jadi saya harap untuk masa hadapan, pengetua dan guru besar dapat melaksanakan PBD. Sebab PBD ini juga telah dimula dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Jadi saya rasakan kajian ini boleh dilanjutkan di peringkat sekolah rendah nanti. Kerana kompetensi guru di peringkat sekolah rendah juga penting agar guru-guru dapat membangunkan kompetensi mereka.